Ya, awak-awak, inilah dak daripada tanah Arab yang sangat berkhasiat, macam-macam khasiat dia. Inilah yang paling tua, yang paling besar lah, 20 tahun usia dia. Biawak pada pasir. Beres boh. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Awak-awak, hari ni saya ada di Taiping, Perak. Mari ke Perak ni untuk tengok dak ataupun dop, iaitu biawak pada pasir boh. Boleh katakan ni lah satu-satunya tempat peternakan dok. Tak ada lah tempat lain boh. Sini je, abang ni je yang beli dok ni. Katanya dok ni banyaklah khasiat dia, macam-macam lah untuk pelbagai kegunaan lah. Minyak dia, lepas tu banyaklah benda-benda yang boleh memberi kebaikan untuk kesihatan kita. Jadi tak mau sembang panjang, pasal sekarang ni pun boleh tahan gok panas ni sini. Jom lah, katanya dia ada dalam 50 ekor lebih biawak pasir pada pasir. Beres boh, jom. Okey, awak-awak, Assalamualaikum. Salam. Bang, minta maaf ganggu. Terima kasih lah kerana sudi kita nak masuk mic dulu. Sudi dia kata menerima kunjungan saya lah. Mana kalau ikutkan daripada tahun lepas bang, saya nak datang. Banjir, PKP banjir. Macam-macam hal. Pospon. Pada akhirnya sampailah juga kita ke tempat peternakan dok. Dak. Abang apa bagi bang? Azhar. Abang Azhar kita bang. Satu-satunya penternak dok di Malaysia ni, betul tak bang? Setakat ni lah. Setakat ni lah. Setakat yang kita tahu kan? Ya. Jadi bang, berapa ekor semua sekali bang? Dia dah semakin kurang sebab kita sembelih dia. Okay. Ada dalam, saya ingat dalam 50 ekor lebih sikit lah. Tadi itu 100 ekor tapi sembelih and buat minyak baru ni, buat kapsul. 50 lebih dia lah, 50. Separuh lah. Dia kalau ikut dia punya pembiakan tu cepat ke macam mana bang? Dog ni matang, dia 3-4 tahun baru kita boleh sembelih dia. Lambat jadi tapi kita sembelih dia, kita buat ubat bukannya kita buat sekali banyak 20 ekor, 30 ekor. Kita buat dalam 4 ekor, 5 ekor sekali. Kita tengoklah jumlah minyak, jumlah kapsul yang kita perlukan untuk kita buat kan. Macam itulah. Dog ni lambat. Dia makan masa untuk biak. Tapi bila kita ada banyak tu, alhamdulillah lah. Kadang-kadang 1,000, kadang-kadang 2,000 dia bertelur kan. Setiap tahun dia bertelur. Cuma taklah semua jadi punya. Jadi bang, sebab tu jadi lambat sikit. Dia lambat sikit lah. Boleh dog ni, cuma orang kata kita perlu sabar. Lambat sikit. Dia bang, kalau ikut kalau seekor tu, kalau buat minyak boleh berapa? Banyak ni minyak. Seekor lah, satu ekor tu lah 5 ke 10 liter. Gitu. Dia taklah orang kata terlampau banyak sangat. Cuma kita campur herba, kita campur habatus sauda, kita campur orang kata gergil, kita campur orang kata herba-herba kita lagi, jadi banyak lah. Gitu. Dia kalau macam kita guna minyak dok saja mungkin tak berapa. Kalau kita guna lemak, tak ada orang buat macam tu pula. Sebab lemak dalam perut dia tu, perut dia betul kita tengok buncit bukan daging, dia ada lemak tu lagi kita campur sekali lah daging dia, organ dalaman dia, ekor dia, tulang-tulang dia, hempedu dia, semua kita masak sekali. Gitu. Kemudian kita campur minyak zaitun, minyak habatus sauda nombor 1 lah, minyak habatus sauda, minyak zaitun, minyak gergil, kemudian minyak jarak bagi dia pekat kan. Kemudian kita campurlah sikit minyak kelapa dara, tapi jangan banyak lah. Kemudian ada bahan-bahan herba lagi yang kita masukkan sekali supaya dia kuat. Kalau ikutkan bang, sejak tahun berapa abang buat? Dop ni sejak semulanya saya 9 lah. Saya belajar, cari duit belajar di Mesir kan. Kita buat 9 ni cari pendapatan sambil tak tiket kapal terbang kita. Tapi lama-lama kita terlibat secara langsung lah dalam sekitar tahun 94. Lama dah tu. 94. Sampailah sekarang. Cuma sekarang kita sepenuh masa lah. Kalau masa dulu kita kejap ada, kejap tak ada. Tapi bang, kalau ikutkan sejak tahun 1994. Ya. Setuju tak kalau saya kata bang, masa tu mungkin minyak dok, mungkin dia punya campuran tu tak berapa banyak lah. Sekarang ni kira lagi advance lah. Kira macam mana? Ya, dulu tu sama je ramuan dia. Dia ramuan-ramuan dia dulu hanya kita bawa daripada Arab Saudi, Mesir. Tapi dah semakin lama, semakin orang kata ada pengetahuan, ada ilmu. Dia campur bahan-bahan daripada banyak lagi negara Arab. Herba-herba yang tertentu, herba-herba tu khas dia relate kepada satu-satu negara, kita ambil. Macam Mesir dia popular dengan sauda, dengan gergil, kita ambil buah sanubar, sakangkura, macam
orang kata Saudi, kita ambil buah Zola. Tengoklah macam Maghribi, kita ambil buah yang buah Zuriat. Tengoklah benda-benda yang ada rare lah, ada khasiat khasiat yang kita jadikan campuran herba lah untuk buat orang kata majun, buat pil. Dia bukan minyak sajalah. Bukan minyak saja. Kalau dulu kita popular tentang minyak saja, sebenarnya DOP ni kita boleh jadikan, proseskan dia, kita jadikan dia berbagai jenis produk lah. Yang popular sekali majun lah. Majun dalam bentuk pil, kapsul, ataupun yang terbaru kita buat dalam bentuk kopi. Kopi supaya senang diminum, senang kita ambil kan. Dia kalau ikut perkhususan dia untuk penyakit apa bang? DOP ni kalau kita perhatikan untuk cerita tu memang sebuah penyakit boleh. Tapi sebenarnya kalau kita tengok binatang DOP ni dia duduk padang pasir tau. Binatang dia panas kan. Kita makan daging dia, kalau alat sembelih buat kapsiah kan, panas daging dia. Bila kita makan tu kita rasa berpeluh, kita rasa musim sejuk pun kita rasa segar, kita rasa panas, boleh bergerak di luar dengan tak ada rasa macam sejuk. Daging dia panas, dia melancarkan darah. DOP ni dia menguatkan badan kita, dia melancarkan darah. Apabila kita buat produk, kita makan dia, kita dapat faedah dia itu perjalanan darah tu jadi lancar. Kita untuk kita kata lebih sana lebih sini, untuk lelaki, untuk tu, itu satu benda yang macam tidak dapat dipastikan oleh sains lah. Cuma melalui kata testimoni, melalui percakapan pengalaman kita dengan orang Arab, Badui yang duduk di padang pasir Sinai tu, yang duduk di Dahran Saudi, kita pergi sehingga ke Maghribi, kita tengok memang betul DOP ni dia ada orang kata khasiat untuk lelaki. Jadi secara tradisional tak boleh lah, secara tradisional, tapi kita tak boleh lah claim untuk benda tu 100% kan. Cuma kita boleh kata DOP ni disebabkan dia daging dia duduk di kawasan yang panas, jadi apabila kita makan dia, perjalanan darah kita jadi lancar. Jadi menguatkan badan kita lah. Macam tu. Okey bang, selain pada buat ubat, proses untuk buat ubat, katanya daging ni pun boleh makan. Abang biasa sembelih makan jugalah. Biasa masak apa? Dia macam ni. DOP ni sebenarnya dia memang makanan. Ada sejenis makanan untuk Badui Arab di padang pasir. Jadi yang macam kita ni, kita makan dia, kita jadikan produk sebabnya dia daging dia terpanas kan. Sebenarnya selain kita buat kapsul, buat minyak, buat kopi, buat ubat-ubat macam-macam lah, majun kan. Sebenarnya binatang ni adalah satu makanan, kita boleh masak berbagai jenis masakan macam yang kita nak. Okey, kalau mengikut Badui Mesir, dia buat kapsah. Dia buat kapsah, dia buat sate, dia buat sup, dia jadikan DOP ni jadi pati macam sup tu, dia jadi macam kuah cicang roti. Jadi macam di sana lah kan. Digoreng, dibakar boleh, dibakar dalam tanah tu, dimakan dengan roti ash tu pun boleh juga. Macam-macam cara. Tapi yang popularnya kapsah lah, mandi, dia buat dengan nasi biryani kan. Nasi mandi. Buat sedap lah makan kan. Macam tu. Macam daging ayam, macam daging kambing, macam daging unta. Sama je sebenarnya binatang ni. Cuma dia rare sikit dengan rupa dia macam tu. Kita macam kita rakyat Malaysia ni, kita masyarakat kita tak biasa kan. Jadi kita mungkin rasa janggal. Tapi dia memang sejenis masakan. Ikutlah kita nak jadikan ia jenis masakan yang macam mana. Boleh tu. Dia kalau ikut bang, harga dia macam mana seekor bang? Kalau seekor tahun 90-an tu kita boleh dapat satu ekor tu saiz dalam 2 kaki tu boleh dapat 25 pound Mesir. Kalau Saudi tu dalam 20 rial Saudi tu boleh dapat sehingga 70 rial macam tu lah kan. RM70 kita? Lebih kurang macam tu lah kita katakan tahun tu lah, 90-an. Tahun 90-an. Kita kata itu. Sekarang ni harga dia seekor 1,800. 1,800 kita, 1,800 Saudi, lebih kurang macam tu lah kan. Kita dah jatuh ni lagi dia mahal. Okey, sampai di sini, itulah kadang-kadang ramai orang tanya saya macam mana. Saya nak jual ke? Saya buat saya. Saya tak boleh nak jual sebab saya kalau sebut 5,000 makanan, kos dia, jaga dia pun tak pulang modal lagi. Itu sebab tak cukup. Bukan kalau beli jual 5,000 pun itu 5,000 tu orang kata macam mahal tak padan lagi. Tapi tak padan lagi pada kita. Sebab apa? Kos jaga antibiotik dia, kos bagi vitamin dia, kos dia sakit, fungus, hujan, cuaca tak menentu, panas lembab kan. Jadi dia sakit selalu. Kos makanan dia, makanan sayur mahal. Sayur tengok sayur merah, sayur labu, sayur sawi bunga, sayur pokcoy, bukan sayur biasa-biasa, kobe bunga, brokoli, benda yang mahal kan. Bukan sayur yang murah. Bukan kakung ni bang. Bukan kangkung. Kangkung dia makan sekejap tapi dia dah tak mau. Kita perlu cari benda yang dia makan hari-hari. Benda yang paling suka bang. Dia paling suka benda. Dia paling dia sukalah rumput Israel, bunga raya, sawi bunga, apa tu, dal merah tu, labu untuk perhadaman dia.
protein dia kita bagi ros Jepun tu. Kemudian kita bagilah macam daun-daun kunyit, daun apa, temu, bagi dia sihat, bagi dia panas badan dia. Kat sini dia perlu cuaca yang panas dan makanan tu bersifat kurang air. Baru dia boleh sustain lah, maknanya dia boleh kekal sihat. Sihat. Dia pula bang, vegetarian lah. Dia vegetarian 100% lah. Dia tak macam tak sabar dengan dia kan. Dia ambil protein. Nampak macam dia makan bentuk dia gitu kan. Bentuk dop ni dia macam biawak. Tapi jangan kita terpedaya dengan bentuk dia. Dia makan tumbuh-tumbuhan, taring tak ada. Dia tak ambil daging. Dia tak macam iguana. Iguana kadang-kadang kita perlu bagi dia daging, insek, serangga ke kriket untuk support dia punya protein kan. Macam dog ni kita protein daripada kacang panjang, kacang dal merah tu kita bagi dia. Jadi dia boleh boleh besar. Dia besar. Tapi kalau hidup kat padang pasir, dia makan apa bang? Kalau kat padang pasir, dia macam ni. Padang pasir bukan padang pasir macam kita tengok dalam TV betul-betul padang pasir tu. Dia ada tempat di mana ada oasis, ada macam rumput-rumput kering, ada tempat-tempat yang macam tumbuhan boleh hijau, boleh hidup. Dia akan makan. Selalu dia makan rumput gergil, dia makan arugula. Kat padang pasir tu ada macam pucuk-pucuk buah hanzolah ni buah yang kat padang pasir macam tebikai tapi dia pahit tu. Pucuk-pucuk tu dia makan. Kurma kering, buah-buah zuriat yang kering tu, kulit buah kurma, kulit buah zuriat yang kering-kering tu kan. Dia makan. Bukan kata dia tak makan. Kita makan bagi buah tin. Buah tin kita incik halus-halus, tapi buah tin mahal lah kan. Kita incik sekali boleh lah. Cari buah tin yang kering tu kita incik bagi makan. InsyaAllah boleh. Cuma jangan banyak sangat. Banyak dia stuck. Lepas tu bang, apa cabaran yang paling ni sekali untuk bela dia, ternak dia ni? Dia satu binatang yang susah mati. Umur dia mencapai lebih kurang dalam setahun lebih, dia susah nak mati, susah nak sakit. Cuma cabaran dia sementara nak sampai ke umur tu, setahun tu, dia memang orang kata manja sikit lah. Dia susah. Dia selalu kena penyakit fungus, dia kena RI apa orang kata penjangkitan paru-paru dia kudis kan, fungus tu kan. Dua penyakit tu kadang-kadang metabolic macam gout lah, metabolic bone tu dia MBD kan, dia macam lutut kaki dia bengkak, macam itulah. Bakteria tu selalulah kan, bakteria kita bagi makan labu, jadi dia cepat berak. Jadi dia buang hari-hari, kita cuci bakteria tu okeylah, kita bagi antibakteria kat dia. Itu cabaran-cabaran yang kita kena tahu, kena faham macam mana dia boleh kekal sihat. Dia boleh membesar dengan sihat. Orang kata susah, dia sakit kan. Kena tahulah. Jadi abang ambil masa yang lama jugalah buat kajian ataupun research sampai tahap macam ni lah. Sekarang ni kita dah tahu dah, kalau dia tak sihat memang abang boleh tengok dah. Dia sampai kita boleh biar tu, kita boleh lah kata, bukanlah kata berjaya. Saya tak kata saya berjaya. Saya cuma belajar melalui pengalaman. Saya buat 2 ekor je, 2 ekor pada asalnya. Pada asalnya tahun 94. Jadi kita bawa sikit kan. Jadi lama-lama kita belajar. Ada yang mati, ada yang tak mati macam tu. Mati sebab apa? Kita belajar kecacatan dia, kita belajar apa benda salah kita, apa benda kita kurang. Kita lama-lama kita tahulah kan. Tapi ambil masa lama lah. Saya ingat dah sekitar 10 tahun juga kita nak hadam benda. Kan? Barulah kita betul faham bagaimana binatang ni boleh hidup dalam cuaca yang macam ni. Kita design dia. Itulah kita tengok, kita buat sangkar yang bumbung dia transparent, dia tak kena hujan tapi dia kena matahari. Tapi masih tak cukup lagi sebab UV dia tak cukup. Matahari tu perlu direct. Kita buat satu bahagian yang untuk matahari direct, kita adakan satu bahagian yang sejuk, kita adakan satu bahagian yang panas. Dia macam tu, dia tak boleh panas, matilah dia pula. Kalau kita ada sejuk, dia tak boleh, dia lembab, dia jadi berair mulut dia, hingus, dia matilah. Kita kena faham cara hidup dia, habitat dia, kawalan suhu dia. Baru dia boleh sihat lah. Boleh sihat. Jadi secara jujur lah saya tanya abang, kalau anda kata ada orang nak bela juga ni, abang suggest tak kata, ataupun abang rasa macam mana? Dia kena InsyaAllah boleh lah ajak saya beritahu je semua, tak jadi masalah pun. Saya beritahu, tapi modal besar sikit lah kan? Cuma modal dia besar sikit, kemudian perlu kesabaran, perlu tempoh masa yang lama. Saya pun sebenarnya saya tak tahu saya akan jadi seorang peternak dog. Siapa sangka kan? Itulah masalahnya. Kita tak tahu. Jadi masa yang lama tu menjadikan kita siapa orang hari ni kan. Jadi macam tu lah kan. Perlu masa yang lama. Kita pun bukan kita boleh set daripada awal, aku akan jadi macam ni. Tak boleh kot kita tak tahu pun tapi disebabkan minit tu kita ikut je flow tu sampai
sedar tak sedar kalau kira 26 tahun dah. Lamanya kadang-kadang saya cakap dengan rumah saya, ish lamanya kata. Kita sendiri terkejut lamanya, tapi macam itulah saya kata, minat kita sanggup labur, sanggup habiskan. Kita tak kira duit. Kalau kita kira duit tu, saya kata tak tadi buat saya dah. saya tak, kalau saya kira duit saya tak buat tak buat dah, betul bang. Minat duduk depan. Minat makanan. Saya suka binatang, itu yang saya macam kan. Orang fall in love lah. Bawa balik macam-macam benda. Betul saudak lah, apa benda kurang lah. Saya herba lah. Saya bawa balik binatang ni. Jadi mula-mula orang pelik juga kan tengok apa. Tapi itulah kita minat kan. Alhamdulillah lah. Sampai hari ni saya bolehlah ada binatang yang macam ni kan. Allah Ta'ala pilih abang untuk jadi asbab orang kata ni lah ubat-ubatan untuk penyakit orang-orang. Setakat ni apa yang paling laris lah untuk buat apa bang? Mungkin dia saya perhatikan tengok setakat ni lah. Orang guna minyak DOP ni. Apabila kita letak DOP dalam tu, walaupun DOP tu kita katalah seekor atau 2 ekor 10 ekor, lagi banyak lagi elok lah kan. Kita contoh je kita kata seekor lah kita letak kan. Minyak tu seekor je lah. Kita ni tak ada DOP, ada seekor je lah kan. Okey kita letak. InsyaAllah ada kesan dia. Itu yang membuat dia sebenarnya macam ni. Kita tak pandai nak popular, tak pandai nak apa tekan-tekan apa benda nak marketing. Kita mengharapkan kesan daripada benda yang kita buat tu. Itu sebab daripada 94, 96, 2000 dia lah orang panggil. Pelanggan biasa. Pelanggan akan kekal tau. Itu sebab saya kata kita tak boleh kata satu-satu jenis penyakit. Maknanya dia guna tu berbanding orang ni macam ni rasa dia, orang ni macam ni rasa dia. Masing-masing mencari pengalaman. Apa aku guna DAP ni, apa aku rasa. Dia akan ada beza lah. Akan ada beza. Bukanlah kata hebat sampai ni sangat kan, tapi itulah ada faedahnya apabila individu tu guna, dia akan beritahu balik. Itu yang membuatkan saya kekal lah, boleh terus relevan orang kata, terus relevan dalam peternakan ni kan. Okey bang, kita biasa buat ubat, orang makan ada kesan dia. Tu macam itulah yang kepuasan juga lah tu bang. Kepuasan lah. Alhamdulillah lah, jadi sumber rezeki kan. Jadi orang pun dapat faedah kesihatan dia, tambah dia pun jadi sihat, senang beribadat. Jadi itu yang buat saya seronok lah. Okey bang, tadi abang kata kalau 5,000 seekor pun tak padang. Jadi berapa bang kalau ikut harga dia? Contoh saya nak belilah hari ni. Berapa harga abang boleh bagi? Tengok orang kata 5,000 tu dah mahal kan. Tapi pada abang orang nak kita sebut angka. Jadi kita sebut 5,000 lah. Tapi sebenarnya kalau kata ada 5,000 pun saya berapa kadang-kadang tu kita fikir tak berbaloi lah kan. Sebab nak kata 10,000 takkan saya nak 10,000, 5,000 pun awak takkan beli. Awak takkan beli kan. Bukan kata 5,000, 1,000 pun awak takkan beli. Tapi kalau saya sebut 10,000, maknanya saya tak mau jual lah. Ya betul. Satu lagi bang, kalau dia tak beli sini nak ambil mana? Bukan senang nak dapat barang ni, betul tak bang? Tak ada tempat dah. Itu satulah. Cuma saya bukan tak mau jual. Saya sedang berusaha. Saya buat kajian. Research saya buat supaya saya boleh. Sekarang ni seekor, kadang-kadang setahun sekali je saya buat. Ada 50 ekor, bukan semua 50 tu beranak membiak. Saya sedang cuba untuk menjadikan banyak. Jadi banyakkan dia punya. Kalau ada 50 ekor, kurang-kurang 10 ekor dia bertelur je. Bulan ada bertelur. Waktu tu saya jual. Mungkinlah saya akan jual murah lagi, mungkin bawah 1,000 macam tu. Lebih kurang macam itulah. Setakat ni untuk kegunaan saya sendiri pun tak cukup. Satu peliuk saya bubuh dalam 10 ekor, 5 ekor, 10 ekor. Kalau orang order sampai 500 liter, ada orang order sampai 1,000 liter. Saya kena bubuh 10 ekor, kurang-kurang 20 ekor, 10 ekor. Baru pure. Jadi bekalang tak ada? Tak ada saya nak. Tak sempat nak jual. Kalau ramai orang yang ternak tu berbeza. Itulah saya ramai founder ambil. Dia orang buat jenama sendiri. Jadi seorang ambil, kadang kata seorang ambil tak banyak, katalah 100 liter. Kadang ambil 500 liter. So yang kuat lagi dia ambil 1,000 liter. 1,000 liter saya dah gunakan 20 ekor DOP. Memang terpaksa korbankan. Jadi susahlah kita nak 20 ekor DOP tu bukan senang nak dapat bang. Dia lambat membesar. Kurang-kurang 2 tahun lebih tu baru dia ada. Kemudian kita tunggu dia sihat dulu. 4 tahun baru kita sembelih dia. Kita tak boleh 2 bulan 3 bulan tak boleh. Gitu. Betul, dia telur banyak. Sekali betul 30 70 biji telur, 100 biji telur atas ekor. Atas ekor. Jadi kita ambil telur kita letak incubator, kita beri dia. Jadi itulah sementara nak bukan semua jadi. Kata separuh jadi. Sementara nak besar tu makan masa lah. Itu sebab saya bukan tak buka jual lagi kan. Saya belum sampai tahap untuk
saya jual komersial lagi. Saya masih dalam kajian dengan ubat saya sendiri. Jual produk dulu lah. Jual produk. Saya jual ubat, jual produk lagi, jual minyak lah kan. Saya masih kaji macam mana binatang ni boleh besar dengan cepat dan boleh jual dengan cepat. Macam tu. Itu sebab saya tengah buat satu tempat lagi yang besar, yang luas, supaya dog ni dia boleh lari, dia renggangkan otot-otot ni dia cepat besar. Cepat besar. Itu sebab perlu kawasan yang luas. Saya sedang usahakan. Macam itulah. Okey, terima kasih bang. Kita nak tengok dog abang pula ni. Nak tunggu abang tunjuk. Boleh. Okey, alright. Muat.